Selamat datang ke channel Plan-Plan Kayu. Sebelum aku buat bikepacking hari tu, aku ada dapat daripada Shenren Technologies Beat 20. Beat 20 ni adalah heart rate monitor. Heart rate monitor ni penting lah kalau kita nak bersukan ataupun kita nak exercise. Jadi kalau contoh kita berlari ataupun kita cycling, ataupun kita pergi kat gym, sebenarnya heart rate monitor ni ada banyak kelebihan dia sebab kita akan dapat tahu kita masa tu tengah berlatih mengikut heart rate zone yang mana. Setiap heart rate zone tu dia ada dia punya fungsi-fungsi yang tertentu. Jadi sebelum aku nak buat unboxing Big 20 ni, aku rasa ada baiknya aku terangkan dulu kat korang apa yang dimaksudkan dengan heart rate zone ni. Heart rate zone terbahagi kepada 5. Ada yang kata 6, ada yang kata 7, tapi rata-rata kalau kita tengok lebih ramai yang kata 5 lah. So aku akan guna 5 lah untuk kita memahami setiap zone ni, mula-mula sekali kita kena tahu kita punya maximum heart rate. Maximum heart rate. So apa maksud maximum heart rate? Maximum heart rate adalah kadar maksima degupan jantung yang boleh dicapai dalam masa 1 minit. Jadi bila kita kata heart rate ni diukur berdasarkan degupan jantung dalam masa 1 minit. Untuk kita kira apakah maximum heart rate kita, formula dia ialah ni, yang formula yang biasa digunakan lah kita ambil 220, kita tolak umur kita dan kita akan dapat kita punya maximum heart rate. Contohnya macam aku, aku ambil 220, aku tolak umur aku 43 tahun dan aku akan dapat 177 beat per minute. Jadi dekat sini maknanya aku punya maximum heart rate adalah 177. Tapi aku nak bagi tahu juga yang ni cuma sekadar panduan sebenarnya. Dia tak tepat. Aku pernah ukur aku punya maksimum sampai 190. Tapi untuk tujuan pengiraan zon-zon ni semua, aku tak ambil sampai 190, aku akan ambil 185. Jadi kalau berdasarkan 185, kita tengok zon 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Berdasarkan 185 tu kita ambil 50 ke 59%, zon 2 60 ke 69%, zon 3 70 ke 79%, zon 4 80 ke 89%, zon 5 maknanya lebih daripada 90%. Jadi berdasarkan kiraan ni, untuk zon 1 aku punya heart rate adalah antara 93 ke 109, untuk zon 2 110 ke 129, untuk zon 3 129 ke 146, untuk zon 4 147 ke 165 dan lebih daripada 165 bermaksud aku dah masuk dalam zon merah, iaitu zon 5. Untuk kita tahu juga bagi zon 1 kita punya sumber tenaga yang digunakan adalah daripada lemak kita. Dalam zon 2 kita akan guna lebih banyak lemak dan sedikit karbohidrat. Untuk zon 3 sama, lebih kurang sama antara sumber tenaga kita daripada lemak dan juga karbohidrat. Untuk zon 4 kita akan mula lebih banyak gunakan karbohidrat daripada kita punya lemak. Dalam zon 5 kita akan menggunakan paling banyak sumber tenaga daripada karbohidrat. Untuk tujuan latihan pula kalau kita nak training, kalau zon 1 maksudnya kita berada train untuk warm up ataupun untuk recovery. Untuk zon 2 kita training untuk endurance. Kalau untuk zon 3 kita fokus kepada speed endurance. Untuk zon 4 kalau kita nak improve ataupun kita nak increase kita punya performance. Untuk zon 5 maknanya kita nak memaksimalkan kita punya prestasi. Aku secara peribadi aku banyak train dekat zon 2 dengan zon 3 je sebab aku ni kan pelan-pelan kayu. So bagi aku speed ni tak penting sebenarnya. Bukanlah tak penting, bagi aku bukan aku punya keutamaan. Jadi bergantung pada kita punya training kita. Kalau kita nak train lebih untuk endurance, kita train lah zon 2 dan zon 3. Kalau kita nak performance, kita train jugalah 3, 4 dan 5.
So sekarang aku harap korang faham setiap zone dalam heart rate kita ni dan zone mana yang paling sesuai untuk tujuan latihan kita. Untuk kita monitor kita punya heart rate, okay, aku ada dapat daripada Shenren Beat 20. Beat 20 ni digunakan untuk kita tengok kita punya pergerakan heart rate kita. So ni first time aku nak unbox ni. Okay, tengok apa isi kandungan dia. Okay, dia ada user manual. Lepas tu dia ada ni, dia punya sensor lah, heart rate sensor. Ni ada dia punya strap kot ni. Okay, ini strap dia. Kita strap dekat keliling kita punya bawah sikit daripada kita punya dada. So, tengok pada sini. Okey. Bateri rechargeable. Boleh berfungsi selama 280 jam. Wah, lama ni. Waterproof. Dan berat dia 20 gram without strap. So let's try. Betul ke? 20 gram tanpa strap. Okay lah, betul lah tu. Kira kurang sikit, kira lebih kurang 20 gram. Okay, dia bagi, oh, ada charging cable. Oh, okey, ada kat bawah ni . Okey, dia bagi charging cable sekali. Ni charging cable dia. Untuk guna Beat 20 ni, kita kena download dulu Shenren Sport app. Dan kita boleh keep track lah kita punya heart rate kita. Sekarang aku nak try Beat 20 ni. Untuk pakai Beat 20 ni, mula sekali kita sapu sedikit air dekat bahagian elektrod ni dekat strap tu. Lepas tu baru kita pasang bawah sikit daripada kita punya dada. Okey. Sambil tu lihatlah badan saya yang seksi ni. Lepas tu baru kita letak heart rate sensor. Pastikan logo Shenren tu menghadap ke atas. Let's go. Tengok root dia, apa yang ada. Okey lah, ambil lah Ocean Lava ni. Sebenarnya dengan Zwift ni, okey, kalau kita tekan heart rate ni, nanti dia search. Okey, nampak Beat 20. So dengan Beat 20 ni kita boleh link terus dengan Zwift ni. Jadi bila kita kayuh, dia boleh capture kita punya heart rate juga. Sekarang ni aku nak test dekat indoor trainer sahaja. Kita tengok dah device dia dah pilih dah HRM sensor ni. Sekarang ni ini aku punya heartbeat sekarang ni. Dia ada heart rate alert tau. Dia bila kita boleh set. Kalau melebihi beat yang tertentu, nanti dia akan vibrate. Macam contoh macam sekarang ni terpulang lah kita nak letak berapa. Aku rasa aku nak letak dekat 140. Okay, so aku tekan sure, my zone. Nah, tadi aku dah tunjuk kan, aku punya maximum heart rate aku suka letak kat 185. Okay, jadi korang letak lah 185, tekan ok. Kalau korang punya 190, letak 190. Kalau 170, letak 170. Lepas tu dia akan automatic kira dah. Make sure korang connect dekat sini dia ada tulis device connected Kalau tak connect, make sure yang tu dulu. Ok lah, rasanya ok kot. Ok, sekarang ni macam ni screen dia. Ok, macam ni screen dia. Sekarang ni aku berada dalam, nampak, zone 1. Ok, sekarang ni aku dah masuk zone 2. Heart rate aku 129. Kumar Ibrahim ni kacau betul lah.
Sekarang ni dah masuk zone 3. Okay, dah 134. Sebenarnya ni first time aku pakai Zwift ni. Bukan first time, pernah guna sebelum ni. Tapi tak pernah guna dalam satu session lah. Semuanya sekejap-sekejap je. Layan lah juga. Ya, siapa dekat depan sana itu? Orang Perancis. Kita potong orang Perancis. Okey, tadi aku buat laju kan. Dia nak 159. Sekarang kat dada aku ni ada vibrate. Dengar tak? Kelebihan kayu dengan Zwift ni, kita boleh kayu santai-santai sambil minum kan. Okay, ni dia yang tadi punya rekod. Aku kayu tadi 47 minit 31 saat. Bakar sebanyak 186.2 kalori. Okay, average heart rate 130 beat per second per minit. Maximum heart rate, mana yang paling tinggi tadi masa aku kayu tadi tu adalah 163. So dia ada bagi dia punya chart dia juga dekat sini. Okay, kalau tengok memang aku banyak main dekat zone 3. Zone 3, lepas tu zone 2 dengan zone 1. Tadi ada naik sekejap dekat zone 4. Aku rasa pasal tadi masa aku nak main kejar-kejar dengan orang Perancis tadi. So aku rasa overall okey lah. Jadi aku boleh maintain tau dekat zone 3 ni. Sebab aku set tadi 140 bahagian dia punya alert. Jadi bila aku rasa saja benda tu vibrate, aku akan slow down. Okay, lagi satu, kita punya rekod dekat dalam Beat20 ni, kita boleh upload tau dekat dalam Strava. Nampak? Okay, tapi dalam kes aku ni, aku kena set dululah. Kita bagi authorization, nanti dia akan masuk dalam Strava. So secara kesimpulan dia, bagi aku heart rate sensor ni sangat berguna. Bila kita nak train tu, kita ada target. Okay, contoh kalau macam kita target kita untuk turunkan berat badan. Jadi bila kita nak turunkan berat badan, kita target turunkan bakar lebih banyak kalori. Untuk bakar paling banyak kalori, kita boleh fokus dekat 4, 5 ataupun 3, 4, 5 contoh dia kan. Tapi kalau macam aku prefer untuk apa nama perkataan tu, endurance. Okay, bagi aku laju tu tak penting. Aku lebih suka jarak, distance. Jadi bagi aku endurance tu lebih penting. Jadi aku train lah dekat 2 dan 3 macam tu kan. So kalau kita ada heart rate sensor ni, kita punya training kita ni akan lebih fokus dan kita boleh capai apa yang kita nak target dalam kita punya training tu. So kalau korang berminat nak beli Beat20 ni daripada Sharon Technologies, teknologi, aku akan bagi dia punya link dekat bahagian description. Korang klik kat situ dan korang boleh buat pembelian terus dekat Sharon Technology. Okay, jumpa dalam video akan datang.